Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita sambung dengan penghantaran impas merentasi synapse. Okey, sebelum tu cikgu ingatkan kamu tentang yang ni adalah gambar synapse. Synapse ni adalah di antara satu neuron. Neuron tu adalah sel deria. Okey, antara satu neuron dengan satu neuron yang lain. Okey, maksudnya ni adalah ruang yang sempitlah di antara dua neuron yang disambungkan. Okey, jadi bagaimana penghantaran impas berlaku? Okey, step by step. Yang pertama, impas sampai ke bonggol sinaps. Ini adalah bonggol sinaps. Bila impas elektrik sampai kepada bonggol sinaps ni, vesicle sinaps ni memang dah adalah di hujung bonggol ni. Okey, jadi vesicle sinaps yang bulat-bulat ni, dia akan dirangsang dan dia akan membebaskan sejenis bahan kimia iaitu kita namakan sebagai neurotransmitter ke dalam sinaps. Nampak? Kamu boleh nampak di sini bulat-bulat ni dia akan mendekati, dia dah berada di hujung ni pun. Okey, dia akan mendekati hujung membran ni dan dia akan membebaskan neurotransmitter. Neurotransmitter kamu boleh baca sendiri dalam buku teks kamu ada 4 lah. Seperti contoh satu yang cikgu bagi acetylcholine. Okey, ataupun satu lagi noradrenalina. Kamu boleh tengok ada 4 serotonin dan sebagainya lah. Okey, kemudian neurotransmitter ni dia akan merentasi sinaps. Okey, dia akan melepasilah bahagian sinaps ni dan dia akan bergabung dengan protein reseptor spesifik yang warna macam turquoise ni. Okey, yang ini adalah pada neuron yang lain lah, neuron penerima. Okey, jadi dia akan bergabung. Okey, apabila dia bergabung dengan reseptor, apa yang berlaku adalah, kamu nampak penggabungan neurotransmitter dengan reseptor akan merangsang pencetusan impas. Okey, jadi impas dia akan tercetus, dia akan bergerak kepada neuron penerima. Okey, dia akan dipancarkan teruslah kepada neuron yang menerima. Okey, jadi dekat situlah dekat sini nampak bonggol sinaps mempunyai banyak mitokondria untuk menjana tenaga yang diperlukan untuk penghantaran impas saraf. Okey, selesai 12.3 sikit tadi. Okey, kita tengok pula 12.4 iaitu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, jadi cikgu terus masuk kepada jadual ni, kamu boleh tengok sendirilah. Okey, persamaan dia kedua-duanya melibatkan rangsangan, impas, neuron iaitu sel deria dan juga organ efektor. Yang ni semua cikgu dah bagi tahu dah maksud-maksudnya. Perbezaan dia kalau kawal, okey, kita sedar dan dilakukan mengikut kehendak kita. Kita boleh kawal. Kalau luar kawal, automatik kita tak boleh sedar. Okey, kalau terkawal melibatkan sistem saraf soma, yang ni pun kita dah belajar sebelum ni, tengok balik. Kalau luar kawal melibatkan sistem saraf autonomi. Okey, tindakan terkawal dikawal oleh korteks cerebrum. Kalau luar kawal dikawal oleh medulla oblongata dan juga hipotalamus. Tolong tengok balik dekat pada bahagian mana dekat otak kita. Okey, kalau terkawal dia melibatkan gerak balas otot rangka. Kalau luar kawal pula melibatkan otot licin dan juga kelenjar. Okey, kita nak tengok di sini tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka. Contoh dia seperti berjalan. Kalau berjalan dia boleh mengikut kehendak kita kan. Okey, jadi kamu boleh tengok sendirilah. Cikgu nak terangkan terus gambar rajah ni apa yang berlaku laluan penghantaran maklumat. Okey, yang pertama, rangsangan apabila guru menyoal. Okey, jadi apa yang berlaku adalah reseptor. Reseptor tu dia mengesan rangsangan. Okey, menerima rangsangan dan dia akan menghantar impas saraf ke cerebrum melalui neuron deria. Yang pertama sekali neuron deria. Okey, kemudian bahagian cerebrum dia akan menterjemah ataupun di sini dia kata interpretasikan impas saraf untuk dihantar kepada efektor. Okey, neuron gerganti adalah perantaraan lah. Kemudian, okey, neuron motor pula dia akan menghantar kepada efektor. Dia akan menghantar impas.
Okey, jadi efektor ataupun otot rangka akan menerima maklumat tersebut dan murid akan mengangkat tangan untuk menjawab soalan. Okey, kalau tindakan luar kawal pula, okey, yang ni kita fokuskan kepada yang melibatkan otot rangka ataupun kita namakan sebagai gerak balas refleks. Okey, jadi yang pertama kita tengok arka refleks 3 neuron. Okey, kenapa nama dia arka refleks 3 neuron? Okey, yang pertama sekali, arka refleks tu adalah laluan saraf yang terlibat dalam tindakan refleks. Okey, tindakan refleks ni macam ni. Apabila benda tu berlaku dengan serta-merta. Contoh dia bagi kat sini, kalau kita punya jari tercucuk dengan pin. Kita akan serta-merta mengalihkan kita punya jari sebab sakit kan. Kita tak payah fikir pun. Iaitu namanya tindakan refleks. Dan dia melibatkan 3 neuron. Okey, dan komunikasi antara neuron dalam sistem saraf periferi dan juga saraf tunjang. Okey, kita terus tengok di sini ya. Nampak sini dia punya gambaran dia mula-mula tercucuk pin. Okey, tercucuk pin, jadi reseptor deria kita akan dirangsang. Okey, dan impas dia akan mencetuskan impas lah. Dan impas tersebut akan dihantar melalui neuron deria. Okey, dan dia akan hantar kepada bahagian, kamu tengok ni adalah ganglion akar-dorsal badan sel neuron deria. Okey, sampailah kamu nampak hijau ni adalah neuron deria panjang sampailah kepada bahagian saraf tunjang. Okey, dekat saraf tunjang ni impas tu dia akan dihantar pula melalui perantara ni adalah neuron geganti. Okey, kemudian neuron geganti dia akan menghantarkan impas terus pada warna biru ni adalah neuron motor kepada efektor lah. Efektor tu adalah organ yang akan melakukan tindak balas iaitu jari kita tadi akan mengangkat. Okey, akan mengangkat dengan serta-merta. Okey, yang ni kamu boleh baca sendirilah. Okey, kepentingan tindakan refleks. Okey, kita kena tengok dulu Okey, sebab pentingnya tindakan refleks ni yang pertama, kamu boleh tengok sini ya. Okey, dia akan menghasilkan gerak balas spontan tanpa perlu tunggu arahan daripada otak. Dia akan terus, dia sampai dekat saraf tunjang tu, dia terus hantar kepada neuron motor, neuron geganti dan kemudian pergi kepada neuron motor. Okey, sebab nak cepat. Okey, masa tambahan yang diperlukan untuk otak menganalisis maklumat sebelum mencetuskan gerak balas boleh menyebabkan kecederaan serius. Kalau sampai ke otak dulu, otak ada interpretasi apa benda, kita akan cedera. Okey. Jadi kita tengok pula yang ni sebab tu dia melibatkan tadi 3 neuron. Okey, kita tengok pula arka refleks 2 neuron. Yang mana dia hanya melibatkan 2 neuron saja. Contoh dia bagi adalah ada sentakan lutut atau refleks patella. Okey, selalunya doktor lah yang akan buat ni. Okey, kamu pun boleh cuba buat juga. Kamu duduk atas kerusi, biar kaki kamu tergantung. Cuba kamu ketuk dekat bahagian bawah ni. Bahagian bawah, jangan ketuk kuat lah. Kamu sikit je. Kamu tengok dia ada tindak balas tak. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk. Di bahagian bawah ni. Okey, otot quadriceps. Dekat mana otot quadriceps? Cuba kamu tengok di sini. Otot quadriceps adalah di bahagian atas ni menjadi regang. Okey, dan merangsang reseptor regangan untuk mencetuskan impas saraf. Okey, jadi dia akan hantar impas kepada neuron deria. Terus tak ada dah neuron geganti, dia terus kepada neuron motor. Okey, yang ketiga apa yang berlaku adalah neuron motor kemudiannya menghantar impas dari saraf tunjang ke efektor iaitu otot quadriceps di bahagian yang sama tadilah. Okey, dan otot quadriceps dia akan kecut lalu menyebabkan kaki tersentak ke hadapan. Bila dia kecut dia akan tarik tulang ni, kaki kita akan naik ke atas lah. Itu yang akan berlaku. Okey, isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem saraf. Okey, apa yang berlaku kalau kita ada masalah saraf? Okey, yang pertama, sklerosis berganda. Okey, penyakit progresif akibat ketidaknormalan sistem keimunan
yang menyerang salut myelin. Salut myelin tadi tu kamu tahulah dia akan dia adalah balutan di luar tu yang mana dia menghalang daripada impas tu tersebar ke kawasan yang lain lah. Okey, dalam otak dan saraf tunjang, kerosakan salut myelin menghalang penghantaran impas dan ke otak. Okey, kemudian yang kedua adalah penyakit Alzheimer. Semua orang tahu kot Alzheimer ni apa? Okey, hilang keupayaan untuk menakul dan menjaga diri sendiri. Tak boleh nak buat pertimbangan, tak boleh jaga diri sendiri, bercelaru, mudah lupa dan hilang arah walaupun berada di tempat yang biasa. Okey, kalau kemerosotan berterusan, pesakit akan hilang kebolehan untuk membaca, menulis, makan, berjalan dan bertutur. Epilepsi. Okey, yang mana aktiviti tidak normal di bahagian tertentu otak dia akan menyebabkan sel-sel saraf mengeluarkan isyarat yang luar biasa. Okey, orang yang mengalami epilepsi mungkin tidak sedar dan mengalami kekejangan otot. Epilepsi ni juga kita panggil sebagai sawan. Okey, penyakit Parkinson. Penyusutan sistem saraf yang menyebabkan anggota badan, rahang, kaki dan muka terketar-ketar. Okey, pesakit suka untuk kekal postur dan keseimbangan badan. Mudah jatuhlah. Kemudian kita ada Lou Gehrig, amyotrophic lateral sclerosis, ALS. Okey, kemerosotan dan kematian neuron motor yang mengawal pergerakan otot seperti mengunyah, berjalan dan juga bertutur. Okey, kemudian kita ada ADHD. Yang ni Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Okey, dia menyebabkan hyperaktif, tak boleh bagi tumpuan dan mudah menjadi bosan. Contoh dia ni, kalau dia ni tak boleh duduk diam dalam masa 2 minit, tak boleh. Dia suka nak berjalan merata. Tak boleh duduk diam lah. Ni maksudnya ni. Okey, dia cepat bosan. Okey, autism. Yang ni autism ni sekarang kita dah tahulah penyakit autism ni. Okey, menghadapi masalah komunikasi dan interaksi. Perkembangan saraf dalam otak dia ada masalah. Okey, kemudian kita ada lumpuh otak atau kita namakan sebagai cerebral palsy. Okey, kerosakan otak sebelum ataupun selepas kelahiran bayi, kemungkinan kepada kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun. Okey, yang mana kegagalan otot dan keupayaan motor pergerakan berfungsi dengan sempurna. Okey, yang ni pula adalah kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi dan gerak balas manusia. Yang ni sikit lah. Yang ni semua kita tahulah, kalau kita ambil dadah dengan alkohol, dia akan mengganggu kita punya sistem saraf. Okey, dia akan menyebabkan ketagihan yang menyebabkan gejala saraf seperti menggeletar. Kalau tak minum, dia akan menggeletar, berpeluh dan muntah. Minum ataupun ambil dadah lah. Okey, yang ni kamu boleh tengok dadah dan alkohol serta kesan terhadap sistem saraf. Stimulan. Yang ni stimulate. Stimulate maksudnya dia boleh stimulate, dia akan tingkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Kalau berlebihan, dia menyebabkan seronok yang bersifat sementara dan akhirnya di hujung dia boleh juga menyebabkan kemurungan. Okey, kalau depression, dia melambatkan penghantaran impas sebab dia nak bagi kita tenang. Depression, dadah penenang. Khayalan, jadi halusinasi, nampak benda yang bukan-bukan. Okey, dia dapat melegakan kesakitan dan juga kegelisahan. Dadah narkotik, melambatkan fungsi normal otak. Akhirnya, dia akan menyebabkan kita hilang pertimbangan. Dan alkohol, dia mengganggu koordinasi dan juga pemikiran. Sebab tu kalau orang yang minum alkohol tidak dibenarkan memandu kereta. Dan dia juga melambatkan pemindahan impas saraf. Sebab dia mengganggu kimia dalam kita punya saraf. Okey, habis 12.5. Kita akan sambung 12.6 nanti.